Speaker, terima kasih Yang Berhormat Redang. Datuk Yang Di-Pertua, Kerajaan pada 3 hari bulan Mei 2023 telah memutuskan supaya pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia beralih kepada model rau rangkaian setelah pelaksanaan oleh Digital National Berhad DNB mencapai 80% liputan 5G di kawasan berpenduduk menjelang penghujung 2023. Pelaksanaan model dua rangkaian ini adalah selari dengan amalan di negara-negara lain yang menawarkan kepelbagaian rangkaian bukan sahaja untuk rakyat, malah juga untuk sektor perindustrian yang merupakan antara kumpulan sasar penggunaan teknologi 5G. Model ini turut mengambil kira kemampuan ke ekosistem industri telekomunikasi di Malaysia sekaligus menamatkan unsur monopoli yang sering dikaitkan dengan DNB. Dua rangkaian 5G di Malaysia kelak akan dibangunkan dan diurus tadbir oleh entiti berikut. Pertama, entiti A meneruskan pelaksanaan rangkaian 5G oleh DNB melangkaui 80% liputan 5G di kawasan berpenduduk. Dan kedua, entiti B membangunkan rangkaian 5G kedua setelah mendapat peruntukan spektrum 5G daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Ini bermakna rangkaian 5G sedia ada yang dibangunkan oleh DNB masih akan kekal digunakan dan menjadi salah satu daripada dua rangkaian 5G negara ini. Kontrak-kontrak sedia ada yang telah ditandatangani oleh DNB juga masih akan diteruskan. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada kontrak tersebut mungkin perlu dirunding semula bagi memastikan tema-tema dan syarat-syarat yang termaktub adalah selari dengan peralihan dasar pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia. Komposisi bagi entiti A dan juga entiti B masih belum ditentukan pada masa ini. Fokus utama kini adalah untuk mencapai 80% liputan 5G di kawasan berpenduduk menjelang penghujung 2023. Dalam masa yang sama, proses perbincangan dan rundingan dalam penentuan entiti A dan entiti B akan berjalan serentak. Dalam memastikan pelaksanaan keputusan dasar yang telah ditetapkan ini berjalan dengan teratur, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD telah menubuhkan sebuah pasukan petugas yang mempunyai dua misi utamanya, iaitu pertama, memastikan pelaksanaan rangkaian 5G di bawah DNB berjaya mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk menjelang penghujung 2023. Dan kedua, memastikan peralihan kepada model dua rangkaian berjalan dengan lancar pada awal 2024. Pasukan petugas ini akan dipengerusikan secara bersama oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan Ketua Setiausaha KKD serta diurus-setiakan oleh SKMM. Selain itu, pasukan petugas ini akan turut diangkutai oleh pihak DNB dan pihak penyedia perkhidmatan termasuklah Celcom Digi, Maxis Telecom Malaysia, YTL Communication dan U-Mobile. Kerajaan telah membuat penelitian dan pertimbangan daripada pelbagai sudut dengan meletakkan kepentingan rakyat sebagai asas utama dalam penentuan hala tuju pelaksanaan rangkaian 5G negara. Justeru peralihan kepada model dua rangkaian ini dijangka akan merancangkan lagi pembangunan dan persaingan dalam industri komunikasi di Malaysia sekaligus mendorong kepada penyediaan perkhidmatan jalur lebar yang lebih baik. Sekian jawapan saya. Terima kasih Timbalan Speaker. Redang. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang menyeluruh. Saya percaya sebenarnya memang kita harus sambut baik apa sahaja usaha dan ikhtiar untuk kita merungkaikan isu pembangunan rangkaian 5G. Dan kenapa penting? Sebab saya rasa ini adalah teknologi yang penting untuk masa depan. Dia adalah enjin untuk pembangunan ekonomi digital terutamanya. Dan dia juga adalah pelaburan yang besar dan kita nak pastikan ada pulangan pelaburan. Di samping kita nak pasti ada manfaat besar untuk rakyat dan juga negara. Justru soalan tambahan saya ialah apakah unjuran ataupun prospek yang dilihat oleh kementerian dalam kaedah dui rangkaian ini terutamanya terhadap tarif yang akan ditetapkan kepada pengguna kelak
Dan pada masa yang sama juga, mohon Yang Berhormat Menteri jelaskan apakah tinjauan penerimaan daripada penyedia perkhidmatan, daripada pengguna berkenaan dengan adanya dui rangkaian ini, terutamanya teknologi 5G kepada sumbangannya kepada ekonomi digital. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Redang atas soalan tambahan tersebut. Pertama dari sudut tarif, salah satu syarat yang telah ditentukan oleh Jemaah Menteri adalah bahawa harga tarif ataupun harga tarif yang ditawarkan oleh entiti kedua ataupun entiti B untuklah rangkaian kedua itu tidak boleh lebih mahal daripada tarif sekarang. Dan kita semua tahu bahawa wholesale price oleh DNB sekarang untuklah syarikat-syarikat telco adalah RM30,000 setiap bulan per Mbps. Jadi syarat yang kami akan tetapkan untuklah rangkaian kedua untuk entiti B adalah harga itu boleh menjadi lebih rendah daripada wholesale price sekarang tetapi ataupun sama tetapi tak boleh lebih tinggi daripada wholesale price sekarang. Oleh sebab itu kami percaya bahawa rangkaian kedua itu akan bagi lebih banyak persaingan untuklah dua entiti ini dan oleh sebab itu pengguna-pengguna akan dapat manfaat. Dan selain daripada itu dari segi respon atau dari penerimaan daripada syarikat-syarikat telco, saya nak jelaskan di sini bahawa sebelum KKD bawa kertas Jemaah Menteri ini kepada Jemaah Menteri, sebenarnya pelbagai ataupun sudah banyak kali kami buat libat urus denganlah MLO dan oleh sebab itu memang ini telah dapat keputusan Jemaah Menteri ini telah menerima penerimaan yang baik daripada syarikat telco. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Tasik Gulugo. Terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kerana memberikan penjelasan mengenai Digital Nasional Berhad dan rancangan kerajaan dalam nak bergerak ke hadapan. Saya rasa dalam kita bercakap mengenai penyediaan infrastruktur, semua pihak maklum bahawa ada apa yang dipanggil sebagai natural monopoly. Sebab itulah dalam penyediaan infrastruktur banyak syarikat-syarikat yang masih mengekalkan dan tidak disentuh oleh kerajaan apabila bercakap mengenai memecahkan monopoli. Elektrisiti, air, lebuh raya. Adakah dengan bercakap mengenai DNB maksudnya TNB Plus dan sebagainya juga akan dipecahkan? Tapi itu bukan soalan saya. Alasan yang diberikan adalah untuk memecahkan monopoli. Sebaliknya apa yang akan berlaku ialah akan ada dua rangkaian. Sehingga hari ini saya rasa tidak jelas dan perlu diperjelaskan oleh kerajaan adakah yang dipecahkan kepada dua nanti adalah terdiri daripada kedua-duanya provider of wholesale network ataupun mereka akan mengawal penyediaan infrastruktur retail juga. Dan sekiranya mereka memonopoli sektor retail juga, ini bukan memecahkan monopoli, ini mewujudkan duopoli. Dan kalau sekiranya kita meneruskan model ini, seperti mana yang ditunjukkan oleh Bagan tadi, direstui oleh Yang Di-Pertua, saya nak mengatakan bahawa kerajaan Anwar Ibrahim ini akan mewujudkan duopoli yang direstui oleh kerajaan, hasilnya ialah kronipoli. Ada syarikat swasta yang akan mengambil faedah daripada hal ini. Bagaimana kerajaan nak mengelakkan ini daripada berlaku untuk memastikan rakyat dapat dilindungi? Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Pertama, sekiranya dalam pandangan yang berhormat bahawa duopoli adalah teruk. Jadi saya nak tanya, bagaimana dengan monopoli? Kalau kita cakap bahawa ada dua pembekal perkhidmatan masih tak cukup baik, kenapa kita pada zaman apabila di sebelah sana duduk di sini mengizinkan monopoli diwujudkan? Kalau duopoli adalah teruk, bukan ke monopoli adalah itu lebih dimiliki teruk? oleh kerajaan, Biar saya bukan jawab syarikat yang swasta. berhormat. Biar Ada saya beza jawab. pemilikan kerajaan dan juga Saya- pemilikan swasta. Ini flow saya untuk jawab, boleh? Okey. Dan saya, di sini saya nak jelaskan bahawa Tadi saya tanya, faham saya jawablah balik. Ini flow saya yang berhormat. Boleh saya jawab, walaupun yang berhormat orang baru tetapi ini bukan penggal pertama. Jadi silalah tunjuk bahawa apa etika untuk seseorang ahli yang berhormat. Terima kasih. Saya nak jawab di sini bahawa saya faham konsep natural monopoly. Tetapi saya nak tanya, berapa negara rangkaian 5G itu dalam bentuk monopoli?
Itu soalan yang kita tanya. Banyak negara jiran kita, Singapura, negara yang kecil. Saya baru balik daripada Korea Selatan. Juga mereka tak wujudkan monopoli walaupun ada konsep natural monopoly ini. Jadi oleh sebab itu kita percaya bahawa persaingan akan memberikan perkhidmatan yang lebih bagus. Dan jangan lupa bahawa kami masih boleh mengawal harga untuk retail melalui MCMC. Jadi itu adalah jawapan saya kepada Yang Berhormat. Sesekiranya kita tak mahu nampak duopoli, saya rasa lebih teruk lagi lah kalau kita benarkan monopoli diteruskan. Sekian jawapan saya. Terima kasih.